أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah, diizinkan untuk kita bersama sekali lagi pada malam ini, pada malam 12 Rejab 1445 Hijrah, untuk kita meneruskan pembacaan kita dari kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkenaan dengan perkara kematian dan juga hari akhirat. Jadi kita masuk pada bab majaa fi sifatil malakaini salawatullahi alaihima wa sifati su'alihima, bab yang menyatakan tentang sifat dua malaikat, selawat ke atas mereka, dan juga sifat soalan mereka. Ya, jadi siapakah yang akan menjadi penyoal dan bagaimanakah sifat penyoal itu semasa kita dimasukkan ke dalam kubur, dan apakah bentuk-bentuk soalan dan bagaimana dia menyoal kita. Ya, jadi ini semua perkara berkaitan masih lagi peristiwa yang berlaku di alam barzakh ataupun di alam kubur. Qad taqaddama min hadits Tirmizi, telah kita bacakan pada hadis sebelum ini bahawa sifat kedua malaikat itu annahuma aswadan azraqan, ya, kehitam-hitaman dan kebiru-biruan. Ya, ini bukan biru mati hitamku, ya. Ya, jadi kalau kita ni, maksudnya kalau kita manusia biasa ni, contohnya berkulit sawo matang, kan. Kalau kita ada kawan-kawan kita yang lain, contohnya yang bangsa yang kulit dia hitam, bangsa Afrika, bangsa India dan sebagainya, tapi dia tak berkait langsung dengan apa yang kita rasa tu ni, kerana ia adalah sifat malaikat yang akan menyoal kita, iaitulah aswadan azraqan. Kedua-duanya bersifat ataupun dia punya tu keadaan tu hitam kebiru-biruan, ya. Yuqali ahadihima, maka dinyatakan namanya, ya, dipanggil yang pertama munkar, walil akhar an-nakir. Ini biasa dengar malaikat munkar dan nakir. Baik. Warawa Ma'mar bin Amr bin Dinar wa an Sa'ad bin Ibrahim an Atha bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Umar. Diwarikan oleh Ma'mar bin Amr bin Dinar dan daripada Sa'ad bin Ibrahim daripada Atha bin Yasar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Kaifa bika ya Umar idza ja'aka munkar wa nakir idza mitta wa antalaqa bika qaumaka wa qasu thalathata adhra'in wa shibri fi dhira' wa kafuka wa hanutuka thumma ihtamaluka fawada'uka fihi thumma ahallu 'alayka turab fa idza insarafu 'anka ataka fatana al-qabr munkar wa nakir aswatihima karra'dil qasif wa absarihima kalbarqil khatif yajrani syu'urihima ma'ahima mazrabah min hadid
lawajtama'a 'alaiha ahlul ardi lam yaquluha. Baik. Nabi SAW menyebutkan ataupun seolah-olah bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, ya sahabat Nabi, wahai Umar, bagaimanakah keadaan kamu sekiranya kamu didatangkan dengan mungkar dan nakir, iaitulah apabila kamu meninggal dunia nanti dan semua kaum kamu ataupun ahli keluarga kamu datang, waqasu thalathatun adra'in wa shibrin fi dhira'in wa shibrin, dan bersedia untuk digalikan lubang kubur bagi kamu, dan pada sebelum itu kamu akan dimandikan, dikafankan dan kita cakap apa, diwangikan, dan kemudian kamu akan dibawakan dan diletakkan di dalamnya, ialah di dalam kubur. Thumma ahalu 'alaika turab, dan kemudian kamu akan ditimbus dengan tanah. Baik. Jadi Nabi SAW memberikan satu kaifiat ataupun cara secara umumnya tentang pengurusan jenazah. Kan? Jadi maksudnya bila dah meninggal dunia perlu dimandikan, dikafankan dan disolatkan, ya. Kemudian pada keadaan kafan tu diwangikan, diberikan haruman dan sebagainya, dan kemudian diletakkan di dalam kubur. Kemudian bila dah letak dalam kubur ditimbuskan dengan tanah. Fa idzan sarafu anka, dan orang-orang ramai tadi di kalangan kaum, ahli keluarga, sanak saudara dan sebagainya, bila mereka telah beredar dari situ, ataka fatanal qabr, maka datanglah dua penguji di dalam kubur itu. Kan? Kalau kita di dunia ni banyak kita melalui ujian-ujian. Kalau anak-anak kita sekarang nak ada PSPM sebagai contoh. Kalau kita nak ambil lesen, ada penguji dia. Ya, dalam setiap perkara tu ada orang nak uji kita dan sebagainya, temu duga, temu bual dan sebagainya. Tapi ini adalah ujian yang semua orang akan hadapi apabila sudah selesai proses pengkebumian, ahli keluarga dan siapa yang bersama-sama dengan kita dah kembali melakukan amalan-amalan mereka di dunia tu. Iaitulah kedua orang itu adalah kedua lembaga itu yang disebutkan fatan al-qabr, penguji itu Munkar dan Nakir. Digambarkan kat sini suaranya aswatihima karra'dil qasif, seumpama halilintar. Wa absarihima, dan pandangannya seumpama petir. Kan kalau tadi kita dengar pada hujan pada petang tadi, kan guruh petir yang menyambar. Jadi itu pun sudah mengejutkan kita. Kan bagaimanakah keadaannya bila kita di dalam kubur bersendirian, gelap gelita, suara Munkar Nakir ni seumpama halilintar. Kan suara dia tu dan pandangannya tajam seperti petir. Maksudnya dia akan tengok kita, dia akan bercakap dalam keadaan yang penuh menggerunkan. Yajrani syu'urihima, dan rambutnya itu panjang sehingga macam kita kalau kita pakai pakaian jubah ke kain tu apa cakap, labuh ke bawah. Ni rambut dia tu panjang ke bawah, ya. Ma'ima mazrabah, dan padanya ada satu tukul daripada besi. Kalaulah semua ahli ataupun makhluk di atas muka bumi Allah ini, kan manusia, binatang dan semua, nak angkat besi yang dibawa oleh Munkar dan Nakir itu, lam yaqluha, tak mampu untuk mengangkat tukul yang dibawa oleh Munkar dan Nakir ni. Kan? Ini bukan cerita pasal gimnasium, tuan-tuan. Gimnasium tu ada dia punya berat-berat dia, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Yang ni beratnya memang tak terjangkau lah. Mana kalau kita semua, kalau bukan kita semua, seluruh penghuni dunia ini nak cuba angkat ramai-ramai, tak mampu untuk mengangkatnya. Baik, faqala Umar, maka digambarkan sifat dan keadaan itu oleh Nabi SAW kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kita pun tahu Umar ni, tuan-tuan, seorang sahabat yang sangat merendah diri, seorang sahabat yang sangat takut. Ya, sifatnya apa cakap, bak singa ketika di siang hari tapi rahib di tengah malam. Kan bila dia bersama dengan orang, orang takut dengan dia.
Kan nampak dia punya hibah tu, dia punya karisma ni sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sahabat. Tapi bila di tengah malam, dia adalah seorang hamba yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila digambarkan tentang sifat kematian ini dan keadaan di dalam kubur Munkar dan Nakir, faqala Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faraqna fahaqqun, sesungguhnya perpisahan kita nanti ataupun perpisahan itu, iaitu yang dimasukkan sebagai kematian itu adalah sesuatu yang benar. Fahaqqul lana an nufriq ana ba'athu alayya ma nahnu alaih. Kan, maka bagaimanakah kami nak menghadapinya, dan sudah semestinya kami akan mengharapkan pertolongan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, qala idzan akfikihima. Yang bila diberitahu, dijawab oleh Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya perpisahan atau kematian itu adalah sesuatu yang benar. An-nafriq ana ba'athu ala ma nahnu ala, adakah perkara itu semua tadi akan berlaku ke atas kita atau berlaku ke atas kami, padahal telah diketahui keadaan itu bahawa Umar ini salah satu apa tuan-tuan, salah seorang di kalangan mubasyirin bil jannah, yang seorang sahabat Nabi di kalangan as-sabiqun al-awwalun, di kalangan yang terawal memeluk agama Islam, berhijrah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di kalangan muhajirin, dan kemudian menjadi sahabat yang paling qarib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga keadaannya nak digambarkan bila sebagai seorang yang kita cakap confirm masuk syurga, tetapi laluannya itu tetap sama ya semasa di dalam kubur. Sebab apa Nabi cakap ni kepada Umar, bagaimanakah keadaan kamu nanti Umar kalau macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, kan? Bukan dia bercakap, wahai Umar, kau jangan takut, nanti kau masuk kubur kau ada express lane, kan? Sebab kau dah masuk, confirm masuk syurga, engkau akan masuk kubur selamat semua, tak ada. Tak ada. Maksudnya bila Nabi cakap ke Umar, kamu akan didatangi oleh dua malaikat yang macam ni, macam ni, macam ni, mana kau akan hadapi benda yang sama. Kalau Umar pun hadapi benda yang sama, apatah lagi kita, ya, manusia biasa yang jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah jawapan Umar, idzan akfikihima, cukuplah engkau sebagai pelindung kami. Ya, dalam arti kata mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bantuan Nabi dalam keadaan apa yang boleh dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Warwa naqlatul akhbar, dalam Ibnu Abbas fi khabar al-Isra, pada satu ketika Ibnu Abbas mengkhabarkan dalam salah satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kita dah berada pada bulan Rajab, dan Rajab ni biasanya Isra dan Mi'raj. Antara keadaannya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, qultu ya Jibril wa ma dhaka. Ya, Nabi dipamerkan ataupun dilihatkan kepada dua wajah ini. Wahai Jibril, siapakah mereka berdua ini? Maka dijawab oleh Jibril alaihi salam, Munkar wa Nakir ya'tiyani kulla insanin minal bashar hina yudha'u fi qabrihi wahidan. Kan, mereka itu atau kedua makhluk itu, lembaga itu adalah Munkar dan Nakir. Kedua-dua ini akan datang kepada semua, kulla insanin, kepada semua manusia, ya, yang hidup di atas muka bumi selepas dikebumikan, apabila dia dimasukkan ke dalam kubur seorang diri. Faqultu ya Jibril sifhima, wahai Jibril, sifatkan kepada kami. Kan, sifatkan kepada kami apakah ciri-ciri Munkar dan Nakir ini. Maka dijawab oleh Jibril alaihi salam, na'am, min ghairi an adhkura laka tulihima wa ardihima. Kan, iaitulah ketinggiannya setinggi ataupun sebesar langit dan bumi ini. Maksudnya kalau kita pandang atas langit itu, sejauh mata pandang setinggi itu, setinggi itulah
kita sebutkan mungkar dan nakir ni kan. Kalau ikut logik, ustaz, kubur tu sempit je, kan, kubur tu sempit je, kita masuk pun, kalau kita masukkan jenazah kawan kita, bila kita berdiri memang tu yang tekan sebelum ni tuan-tuan, bila kita nanti akan berpindah ke alam barzakh, alam lain, ia tidak sama gambarannya macam kita di dunia ni. Jangan fikir macam ini, macam tak ada. Ya, alam akhirat tu nanti lain, sebelum tu alam barzakh pun dah lain. Maksudnya alam yang berbeza, memang kita takkan boleh samakan macam mana keadaannya semasa kita di dunia. Kan, maksudnya kalau munkar nakir itu dijelmakan dalam keadaan yang tinggi, besar macam itulah keadaannya. Itu disifatkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa dzakara dzalika minhuma afdha min dzalik, dan keadaannya itu nampak mengerikan dan menggerunkan. Min dzalika ghair an aswatihima karra'dil qasif. Cuba saya katakan tadi bahawa suaranya itu seumpama halilintar. Bukan peti biasa tu, halilintar. Kan, kalau kita biasa tengok kartun anak-anak kita, boy, kan ada satu kuasa tu halilintar. Halilintar ni apa? Lebih kuat, lebih dahsyat daripada peti lagi. Kalau guruh peti tu biasa je, halilintar ni lebih besar keadaannya daripada itu. Baikkan suara seumpama halilintar, tuan-tuan. Kan, ya, jadi sangat menggerunkan, ya. Wa 'ainihima kal barqil khatif, ya, dan pandangan matanya itu seumpama petir, pandangannya tajam. Kan, kalau orang tengok kita, tuan-tuan, kan, orang renung kita, orang stare kita pun dalam keadaan tak sedap hati, kan. Macam tuan-tuan tengok saya semua, kan, saya tak rasa senang ni, semua tengok saya, kan. Saya kena buat benda-benda betul lah, kan. Jadi begitulah gambarannya. Bila dia tengok je tu, seumpama petir, menggerunkan, ya, menakutkan kita. Wa aniyah bihima kasyasi, ya, dan dia seumpama ada tanduk, ya, yang apa cakap, kita cakap apa, menguatkan lagi ketakutan dan kegerunannya itu, ya. Yakhruju lahabun nar min afwahima, dan boleh mengeluarkan api daripada dari suara macam halilintar. Bila dia bersuara tu, bahang suara tu, macam tu, macam naga, lebih kurang macam tu lah. Itu semua khayalan, kan. Yang ni macam tu, dia punya keluar daripada mulut mereka ini. Macam dinosaur, okey, bukan macam tu lah, gambaran ni, kita nak nampak gambar macam tu lah, ya. Wa manarikhima wa masami'ihima yaksihanil ard bi ash'arihima, ya. Dan dia akan lalu dengan rambut dia yang panjang tu. Wa yuhfiranil ard bi adfarihima ma'a kulli wahid minhuma 'amud min hadid, ya. Dan dia berjalan tu dalam keadaan yang kukunya mencengkam tanah, dibawa dengan tukul yang besar tadi. Maksudnya susah kita nak gambarkan lah, Kalau nak gambarkan, mungkin zaman sekarang kita ada AI, mungkin bolehlah masuk sifat-sifat munkar nakir ni, dijelmakan dalam AI, mungkinlah. Itu gambaran-gambaran yang boleh pada zaman ini untuk kita tengok, kan. Kan, macam manakah ini rupanya munkar nakir nanti. Mungkinlah saya balik ni, saya cuba AI, kan, munkar nakir ni dengan sifat-sifat yang dinyatakan dalam kitab ini, insya-Allah, ya. Baik. Baik, kemudian yaslikani ruhihi min jasadi biiznillahi ta'ala. Kemudian akan bila kita dah masuk ke dalam kubur, tuan-tuan, roh itu akan kembali ke jasad. Maksudnya bila kita meninggal dunia, roh kita berpisah sekejap daripada jasad. Jasad kita terbujur kaku, kita akan diuruskan oleh waris kita dalam keadaan kita dimandikan, dikafankan, disolatkan dan akan dikebumikan. Dan kita dah baca hari sebelum ini bahawa roh kita dalam pelbagai keadaan, antaranya melihat apa yang dilakukan oleh waris-waris kita tadi. Keadaan masih boleh melihat lagi, tapi tak boleh nak buat apa, kan. Ada dalam keadaan yang sama, roh kita akan diangkat ke langit, dan berlakunya beberapa keadaan di langit pada ketika itu. Jadi bila dah selesai itu, maka bila dah ahli keluarga dah balik,
dah keluar berlangkah pergi, maka roh kita akan kembali ke jasad. Manakah kita akan dijelmakan seperti manusia yang macam ni balik. Kita akan dengar, kita akan nampak, kita akan buat benda, boleh rasa lah, kan, boleh rasa benda tu, ya, bukannya satu khayalan ataupun benda yang semata-mata roh ataupun semata-mata jasad saja, tidak, ya, dikembalikan roh ke dalam jasad biidznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yaq'idanihi fi qabrihi fayantahiranahu intiharan yataqaqqa minhu 'idhamihi wa tazulu a'dha'uhu min mafasilihi fayakhiru mughashyian alaih. Kemudian kita akan didudukkan, kan, bila kita dimasukkan dalam kubur, kita dibaringkan, tapi bila mungkar nakir datang, kita seolah-olah akan didudukkan, dan nyatakan bahawa duduknya kita tu tak boleh nak lari, kan, seolah-olah kita lumpuh separuh badan. Kita didudukkan macam sekarang tuan-tuan, duduk, kaki boleh bergerak, boleh jalan, kan? Kalau berlaku apa-apa kita boleh lari lagi, kan. Ini dah lah duduk tapi tak boleh nak lari, kan. Maka datangnya munkar nakir itu dalam keadaan yang menggerunkan tadilah, ya, dalam keadaan menggerunkan, sehingga pada keadaan yang awal itu disempitkan kubur itu, ya, disempitkan min mafasilihi, kan. Jadi peringkat awal sebelum munkar nakir nak tanya ni tuan-tuan, kubur kita akan disempitkan, akan itu macam ditekan itu, kan. Keadaan ini juga berlaku kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, kan. Bila Nabi menyebutkan, adakah kami ini terlepas daripada himpitan kubur? Nabi senyap, Nabi tak memberi jawapan. Dalam erti kata bahawa sahabat-sahabat ni pun kau juga akan menghadapi himpitan kubur walaupun satu kali. Antaranya sahabat yang hebat Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, kan, itu kita buka balik kisah dalam peperangan Khandaq, atau Bani Quraidah. Peperangan Bani Quraidah ada diceritakan tentang kehebatan Sa'ad bin Mu'adh ni, salah seorang sahabat yang Nabi sangat muliakan. Nabi cakap Sa'ad bin Mu'adh ini pun akan terkena himpitan kubur. Maksudnya tuan-tuan, kita dah hentikan Umar, Sa'ad bin Mu'adh dan sahabat-sahabat Nabi yang lain terkena himpatan kubur, apatah lagi kita ni bila masuk kubur dibangkitkan, dihimpitkan dulu, kan, dalam keadaan memang sakit. Nak cakap sakit itu tak terungkap lah tuan-tuan, memang itulah keadaan. Maksudnya keadaan yang pertama yang akan berlaku, dihimpitkan kubur dulu. Dia akan diberikan amaran bahawa sekaranglah keadaan kamu di dalam alam barzakh ini, dan pengsan sekejap, mughashyian alaih, kan, dah dihimpitkan tu, pengsan sekejap. Pengsan tu macam mana tu, wallahu a'lam. Baik. Thumma yaq'idanihi fayaqulan, pengsan sekejap je, didudukkan balik, barulah berlakunya proses kita cakap tadi, soal jawab dengan munkar nakir. Dinyatakan di sini, innaka fil barzakh fa'qal halak, sekarang kamu sudah berada di alam barzakh, kan, seolah-olah macam apa yang dibacakan oleh imam dalam bacaan talqin tu lebih kurang macam itulah, tapi imam baca talqin kita tak takut, kan tuan-tuan, kita dengar macam tu je khayal, kan. Ini munkar nakir cakap sekarang sebenarnya kamu berada di alam barzakh, berhati-hatilah, peganglah betul-betul hal kamu ni. Baik, wa'rif makanak wa yantahiranihi thaniyah wa yaqulana, maka dihimpitkan sekali lagi, kan, bila tanya itu dah bangkit, dihimpitkan lagi. Baik, wa yaqulan, maka ditanyakan, ya hadha dhahabta anka dunya wa afidat ila ma'adak, engkau telah meninggalkan dunia, tempat tinggal kamu selama ini, dan kamu akan menuju ke tempat yang kekal abadi. Tujuan kamu iaitulah menuju ke akhirat. Itulah maksudnya alam barzakh. Kita dah tinggalkan dunia dan nak menuju kepada alam barzakh. Baik, fa akhbirna man rabbuka, maka sampaikanlah kepadaku, beritahulah kepada kami, siapakah Tuhan kamu, wa ma dinuka, apakah agama kamu, wa man nabiyyuka, dan siapakah nabimu. Fa in kana mu'minan billah laqanahu Allahu hujjatihi,
Dan barang siapa di kalangan jenazah tadi adalah di kalangan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diperkukuhkan, diperkuatkan hujahnya untuk menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku Muhammad, wa dini al-Islam, dan agamaku Islam. Fa in tahiranihi 'inda dhalik intiharan yara anna awsalihi tafarraqat wa 'uruqihi qad taqatta'at, dan kemudian dihimpitkan lagi kubur tu. Padahal jawapan dah betul lah tu. Kan, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku, bukan salah pun, tapi pom dihimpitkan. Kan, sebab apa tuan-tuan? Ya hadza unzur, wahai hamba, wahai manusia, lihatlah, ma taqul fa yuthbitullahu anhu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yulaqqinihi al aman wa yadra'u anhu al faza'. Kan, walaupun dah dihentak, dijerit, berlaku perkara itu 2-3 kali tuan-tuan, disoal, dia jawab dengan yakin, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, al-Islamu dini. Dihentak, di macam kita cakap ni, di herdik begitu rupa 2-3 kali. Supaya apa? Untuk digugahkan jawapan tu. Macam kita lah tuan-tuan, kita ni kadang-kadang bila kita jawab, contoh kalau soal jawab kan, betul kau buat ni? Betul tu, saya tak buat. Betul kau buat ni? Kita akan ni kan, nak tahu betul tak kita menipu ke tak. Seolah macam tu lah gambaran kita kat dunia kan, bila kita buat soal siasat kan. Contohlah kalau ada orang mencuri kat surau kita kan, dapat tangkap, kita tanya, betul kau? Betul kan? Tanya seolah-olah macam tu lah. Walaupun jawapan tu betul lah, tapi maksudnya kalau orang tu memang betul-betul, dia akan jawab jawapan yang sama lah. Tapi kalau dia dalam keadaan takut, dalam keadaan tak betul, jawapan pertama lain, jawapan kedua lain, yang ketiga lain. Jadi bila dah ditanya berkali-kali oleh Munkar dan Nakir, maksud soalan tu bukan sekali, bukan satu round, bukan satu round selamat, tak. Kan, lepas tu dihimpit lagi, dihentak lagi, hentak lagi. Kemudian bila dah itu, barulah disebutkan sesungguhnya Allah telah mensabatkan, telah menetapkan tentang apa yang telah kamu amalkan, telah kamu lakukan di atas muka bumi ini, dan sekarang kamu telah aman, dan sesungguhnya kau tidak takut pun dengan apa-apa kan, yang telah mendatangi kamu di alam barzakh ini. Sebagaimana kita di dunia tuan-tuan, itulah keimanan kita. Maksudnya kita tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah keadaan itu boleh berlaku? Itu semua atas iman kita tuan-tuan. Bagaimanakah kita didik iman kita ni agar kita hanya takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Fa idza fa'ala dhalik bi 'abdihi al-mu'min astanasa ilaihima. Bila dah dihentak macam tu, dihimpit lagi, ditanya berkali-kali, jawapan tetap sama, Allahu Rabbi, Muhammad Nabiyyi, al-Islamu dini, maka Munkar Nakir pun menyerah. Menyerah dia kata apa? Okey, memang betul lah engkau ni hamba Allah yang benar, hamba Allah yang beriman. Maka fa aqbala 'alaihha bil khusumah yukhasima fa yaqul tahaddadani kima ashakka fi rabbi. Dan kau sesekali tidak syak kepada Tuhan kamu. Kau tidak taradud, tidak rasa gelisah ataupun rasa serba salah untuk menyebutkan bahawa Muhammad itu adalah nabimu, kan. Maka wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbi wa rabbikima. Bahkan dijawab lagi, dihujahkan lagi bahawa aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan aku dan Tuhan kamu berdua. Maksudnya dia tak takut langsung dengan Munkar Nakir ni. Sebab apa? Bagi dia Allah lah Tuhan, Allah Maha berkuasa. Munkar Nakir ni juga adalah makhluk sama macam dia. Huwa rabbi wa rabbikum, kan? Dia adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu berdua. Wa rabbi kulla syai' wa nabiyyi Muhammad wa dinil Islam, kan? Wa yas'alanihi 'an dhalik fa yaqul rabbi Allah fatiris samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi segala petala langit dan bumi ini. Iyyahu kuntu a'bad wa lam asyrik bihi syai'a. Dan sesungguhnya aku a'bud, menyembah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Walam attakhidh ghairihi ahadan rabba. Dan tidak mengambil
yang lain menjadi Tuhanku. Ya, jadi itulah qaulu thabit yang betul-betul jawapannya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ditanya lagi, adakah betul Tuhan Allah tu Tuhan kamu? Na'am, huwallahu alladhi la ilaha illahu. Ya, dialah Tuhanku. Ya, yang tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya seperti itu, maka sadaqta, benarlah engkau, wa bararta aqarrallahu ainaika wa thabbatka, dan kau berada pada keadaan yang betul, kan, dan tidak sedikit pun menggugahkan engkau. Abshir bil jannah, dan kau akan digembirakan dengan syurga. Wa bi karamatillah, dan Allah akan muliakan kamu. Thumma yadfa anhu qabri, dan kemudian barulah diluaskan kuburnya itu. Mula tadi dihimpit. Bila jawapan itu dah betul-betul sabit, betul-betul kuat, betul-betul kukuh, betul-betul cukup dengan hujahnya, maka diluaskan kuburnya. Wa hakadha fayattasa alaihi muddal basari, dan diluaskan kubur itu sejauh mata memandang. Wa yaftihana lahu baban ila jannah, dan dibukakan, ya seolah dibukakan satu pintu untuk dia masuk ke dalam syurga, dan didatangkan haruman-haruman syurga, min ruhil jannah wa tayyibin wa rihima wa nadartiha fi qabrihi ma yata'arraf bihi karamatillah. Dan begitulah Allah muliakan dia selepas dia dapat menjawab soalan-soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir tadi. Baik. Dan kemudian datanglah satu keadaan bagaimana kira seolah-olah hamba Allah itu dalam keadaan nu'as, mengantuk, kan. Dia tak takut apa benda pun, dia rasa dah jawab, dia relax, tu macam mengantuk je tu, kan. Fayanam, dia nak tidur, kan. Maka seolah dibelai ataupun dibuai oleh malaikat. Tadi macam musuh kan, Munkar Nakir push, sekarang dah jadi macam member pula. Bahkan Munkar Nakir itu membelainya, arqid raqdahul arus qarir al-ain, tidurlah seumpama lenanya kamu seumpama pengantin baru, kan. Pasal tu tuan-tuan, kita kena fikir bagaimanakah keadaan kita pada malam pertama, kan. Bukan malam pertama lepas kahwin, malam pertama di alam barzakh. Yang tu kita kena fikir, dan kena kita berdoa semoga malam pertama kita di alam barzakh adalah malam yang indah, malam yang selamat, dan ia menjadi penentu untuk malam-malam seterusnya sampailah berlakunya hari kiamat nanti. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan muslimin muslim Allah Subhanahu wa taala, keadaan bagaimanakah Munkar dan Nakir itu apabila dia menjelmakan wajahnya ataupun menjelmakan rupanya untuk menyoal kita di dalam kubur nanti. Mungkin ada yang berkata atau bertanya, kaifa yukhatibul malakan jami'ul mautah, bagaimanakah malaikat Munkar Nakir ni boleh menyoal semua orang dalam kubur tu? Kan, contohnya dalam kubur ni bukannya yang meninggal dunia satu hari bukannya seorang, kan, malah kan mungkin beratus-ratus kematian pada satu saat, pada satu minit. Jadi Munkar Nakir ni dua ketul je ke ataupun dua orang je ke? Cakap malaikat ni kita tahu kan, sebab dia bukan manusia. Adakah dua ni je malaikat Munkar Nakir? Kita pun tahu bahawa malaikat ini adat dia ataupun dia punya jumlah dia ramai, tidak terhitung. Dia tidak terhitung. Jadi kita jangan menganggap bahawa Munkar Nakir ni just dua saja. Kalau dia dua sahaja sekalipun, ia tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Keadaannya sangat besar, sangat menggerunkan tadi pun sudah cukup untuk menggerunkan di kalangan ahli-ahli kubur. Jadi benda tu jangan kita menyusahkan kepala otak kita lah, kan. Kadang-kadang sampai soalan pun tanya, Nabi dah tak ada, Nabi Muhammad dah Nabi terakhir, jadi apa? Kita duk tanya pula, Jibril tu tak ada kerja ke? Kan dah tak ada kerja, duduk apa dekat atas tu, baik buat kerja. Benda tu jangan fikir tuan-tuan, kan. Jawapan tu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkara-perkara lain. Cuma kita ni sanggup ke nak berhadapan dengan pertama siapa nanti tuan-tuan?
Israel, kan, malaikat maut. Lepas tu nanti jumpa Munkar Nakir, kan, nanti Raqib Atid ni akan mengiringi kita, ya, di menuju ke hari akhirat. Lepas tu kita jumpa lagi malaikat Ridwan, malaikat Malik dan sebagainya, ya. Yang kedua tuan-tuan, bila keadaan tadi tu, bila dalam kubur, bila dah diluaskan kubur, akan ada satu cahaya, akan ada satu, bukan cahaya, minta maaf, akan ada satu makhluk yang akan menjadi peneman kita di dalam kubur. Kan pada awalnya kita duduk kubur seorang-seorang, yang kita akan dikebumikan seorang-seorang. Tapi bila sudah dapat menjawab soalan-soalan malaikat ni dengan baik, dengan penuh yakin, dengan penuh keteguhan iman, maka akan dijelmakan satu makhluk lagi sebagai teman kita di dalam kubur. Siapakah di peneman kita tuan-tuan? Tidak lain tidak bukan adalah amal-amal saleh kita. Kan? Jadi ini pun sama juga tuan-tuan. Kenapa? Macam manakah amalan kita boleh dijelmakan menjadi kawan? Kan macam kita sekarang, kita dekat dunia tuan-tuan, kita baca kitab, kita baca Quran, kita solat. Macam mana benda ni, benda yang kita cakap bukan benda, kita cakap bukan benda, tapi boleh jadi kawan, kan? Maka samalah juga, first kali kita kena tahu bahawa saya sebutkan tadi, bahawa keadaan alam di dunia ini memang tak sama dengan apa yang akan berlaku di alam barzah. Dan yang kedua, kita di alam kita dah tak boleh beramal lagi, dah terputus amalan kita, kan, kecuali 3 perkara itulah, sedekah jariah, doa anak soleh, dan juga ilmu yang dimanfaat. Jadi semua benda ni dia akan jadi teman kita lah. Bacaan Quran kita, amalan kita. Kerana tu kita jangan penat untuk kita beramal, kan. Dan juga jangan penat untuk kita baca Quran, jangan penat untuk kita bersedekah. Semuanya itu akan ditukarkan menjadi amalan, menjadi rakan kita di dalam kubur. Kita akan rasa seronok, oh aku ada kawan sebenarnya, sampailah nanti hari akhirat, ya. Jadi semoga itulah yang akan memberikan gambaran perasaan nak ditakasa takut sangat tu, itu bergantung kepada iman kita lah tuan-tuan. Kalau kita kat dunia ni pun macam-macam benda kita takut, maka kita perlu lebih takut lah. Takut tu dalam arti kata supaya lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan mengganjari kita dengan perkara-perkara kebaikan. Dan paling utama, semoga kita ni diberikan kefahaman dalam agama, ya, dan juga menjadi orang yang beramal dengan ilmu. Itulah yang terbaik sebagai bekalan yang paling utama di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Maka saya mohon ampun dan maaf yang berserta kasar kata, kerana segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.